As you guys know, korang tahu kan yang Casper sendiri dah buat YouTube. And for this segment, which is Sembang Santai. Santai ni sebenarnya macam Okay, hi everyone. So my name is Nur Hazra Biha binti Ismail, student from Bachelor of Event Management. As you guys know, korang tahu kan yang Casper sendiri dah buat YouTube. And for this segment, which is Sembang Santai. Santai ni sebenarnya macam kinda chill, relax, talk, macam give your apa orang cakap voice out your opinion and your thought lah, basically apa yang korang nak cakap tentang satu-satu topik tu lah yang kita pick up ni. So introduce yourself. My name is Nur Hazika Naziha binti Ismail. Aku nak bahasakan diri ni. Boleh. Aku Aku ni student from UiTM Shah Alam, course Building Surveying, under Fakulti Architecture Planning and Surveying. Okay. Aku ni senang kata kakak dia lah. Okay, kita nak tahu sebenarnya dia ambil apa tadi? Bachelor of Building Surveying. Building Surveying, yang ukur bangunan lah. Kalau bahasa Bahasa Melayu dia ukur bangunan. Ijazah Sarjana Muda Ukur Bangunan. Okay. Even dia punya course tak related dengan kita pun yang event management ni. Tapi untuk lesson learn, untuk kita punya get ready lah during intern. Sebenarnya topik kita hari ni nak bincang pasal the expectation versus the reality internship, during internship phase. Macam mana, apa yang kita jangkakan dan apa yang reality yang kita hadapi sebenarnya. Okay, untuk before kita masuk intern tu, kita akan get ready untuk buat FYP, final project kan. Final project. Okay, aku sendiri nak tahu apa kau punya topik untuk FYP kau. Dan halangan-halangan yang kau lalui lah masa kau buat tu. Kita make it short je. Make it short untuk course aku ada 7 sem. Macam itulah. Untuk sem untuk FYP ni dia melibatkan sem 5 dan sem 6. Sem 7 ni aku dah masuk intern. Okay. Jadi untuk sem 5 aku ni aku dah belajar RM. RM ni which is research methodology. FYP ni adalah research kita lah kan. Jadi untuk sem 5 ni dah buat chapter 1 dengan 2. Akan bersambung dengan sem 6, chapter 3, 4 dan 5. Kalau dah 3, 4, 5, 6 kalau tak silap aku. Dia punya continue lah. Dia punya continue. Lepas tu untuk sem 5 ni kita dah propose kita punya tajuk. Bila kita punya tajuk tu dah okey, lecturer dah approve apa semua, kita kena sambung untuk next sem, proceed untuk semester 6. Semester 6 untuk case study. Buat case study. Tapi memang kita punya FYP ni memang dia berlarutan tau. Dia bukannya seminggu kita buat, kita terus siap. Dia makan bulan dan makan tengok 2 sem kan macam tu. Dia bergabung. Untuk tajuk yang kita buat pun kita jangan terlalu ambil remeh lah, sebab dia memang berkait daripada satu sama lain. Lagi satu, dia akan berubah mengikut masa. Tak semestinya tajuk kau sem 5 macam tu, sem 6 akan macam tadi tu. Kau akan buat juga macam tu. Tak. Sebab apa? Sebab dia akan berubah mengikut masa apa yang kita buat. Bila kita dah buat, kita dah tahu cabaran, halangan yang akan datang. Masalah yang akan timbul. Masalah yang akan timbul akan datang. So kita kena ubah tajuk kita sikit demi sikit. Macam tu lah. Macam aku, aku buat tajuk, contohlah first propose aku kena reject tau. Sebab aku tak boleh nak cari data. Data tu aku perlu pergi dekat foreigner yang kerja construction untuk dapatkan data. Jadi lecturer aku, by the way, dia punya masa ni way before COVID. Masa dia nak buat ni masa ni belum zaman COVID lagi lah. So aku akan kena cari orang kat site foreigner untuk siapkan case study aku. Responden aku. Macam tu lah. Jadi lecturer aku memang reject. So aku approach dengan second tajuk, which is waste management, lebih kurang macam gitulah. Tapi aku ni sendiri salah sebab aku tak cari betul-betul apa yang aku nak buat. Lepas tu aku sendiri
masih blur-blur dalam research ni. So korang kena betul-betul tahu kena buat tajuk apa, kena step by step, dan memang kena tanya lecturer adakah tajuk tu okey ke untuk kau. Lepas tu macam mana cara paling mudah kau nak cari data macam tu. For sure kena ikut lecturer For sure kena ikut lecturer. Dia orang memang dah berpengalaman dan memang tahu. Kita ni memang pada perasaan kita ni macam mudah nak buat, tapi bila kita jumpa lecturer kita akan bagi tahu pengalaman pelajar lepas nak buat tajuk macam gitu. Okey. Itulah korang kena take note lah. Okay, ni next dah masuk aku punya yang aku approach yang ketiga, pasal fire risk assessment. Tak silap aku lebih kurang macam gitu aku punya tajuk FYP. Okay. Orang kata tajuk ni dah banyak orang buat, tajuk ni senang, tajuk ni apa. Jangan dengar orang cakap, selagi kau punya lecturer boleh terima kau punya tajuk, okay, go on. Sebab belum tentu yang kau buat ni mudah. Sebab memang ada cabaran di masing-masing sendiri. Macam gitulah. Lepas tu kita bukan ni buat sebiji macam orang yang dah pernah buat. Kita kan dah belajar banyak. Jadi kita mempelbagaikan apa yang orang buat dah pernah buat. own way. Own way. Kita punya cara, kita punya method. Lepas tu SV kita punya guidelines tu macam mana. Kita semua kena ikut. Every SV macam different, dia punya ada different guidelines sendiri kan. Dia guideline yang sama, tapi cara dia nak untuk kita buat follow up flows untuk kita punya FYP lain. Macam tu. Okay. Kita move on to the second question, which is the expectation before your internship. Macam mana? Okay, ni semua dah siap lah. Aku punya FYP apa semua dah get Viva. ready. Viva which is present kita punya FYP. Viva kita orang tak ada Viva. Okay, cakap je. Okay, ini untuk next lah, untuk yang FYP tu kan. FYP kita orang memang tak ada Viva sebab masa tu memang tengah COVID, memang kemuncak gila. So lecturer pun macam bagi a bit kelonggaran. Untuk kita orang punya course, kita orang tak ada Viva tau. Tapi kita orang ada second leader. Third leader tak silap akulah. Sebab kita orang punya memang tak ada Viva, dan memang masa tahun lepas tu memang kita orang punya COVID kat negara ni memang first time, memang memuncak, memang lecturer pun still cari cara macam mana kita orang nak senanglah memudahkan kita orang punya final year project. Jadi kita orang punya final year project dia orang check by second or third leader macam tu. Okay. Lepas tu untuk next sem, which is sem 7, kita orang ambil 2 subjek je sebab dah akhir kan. Kita orang punya course kira buat practical training di akhir pembelajaran macam tu. Ada certain course yang kat tengah-tengah, lepas tu sama lagi belajar kan. Macam kita orang sem 7 lah. Kita orang punya intern mula bulan 10 tahun lepas, 2020 sampai bulan 1 tahun ni 2021 dalam 4 bulan lebih kurang gitu lah. Before kau punya intern tu, macam mana proses kau cari tempat? You know tempat intern tu semua. Okay, masa kita orang punya tu kan, kita orang punya kira lambat tau masuk intern sebab internnya. Ni semua dah habis FYP, dah settle. Dah settle FYP apa semua. Gap kita orang patutnya ada berapa bulan dalam gap 2 bulan je lebih kurang, sebulan lebih. Tu masanya untuk cari tempat kerja tu lah. Tetapi kan COVID. COVID jadi ditunda tau kita orang punya intern. Jadi bulan 10. Jadi dah lambat, kau ada masa panjang sikit lah. Tapi since COVID, orang ramai tak nak ambil pekerja. Betul. Masa tu sebab keputusan daripada I think keputusan daripada government pun tak clear sangat tentang apa yang student perlu buat. Masa tu macam keliru, boleh ke tak pergi intern, ataupun tangguh dulu, ataupun macam tu lah, banyak masalah masa tu. Lepas tu dah dibincang-bincangkan, okey ditunda sampailah kes dia apa semua, sambung balik. Masa tu bulan 10 dah lah kes dah kurang, dah tak memuncak sangat kan. Betul. So kita orang pun mula intern. Sebelum mula intern tu kan, dalam masa
yang lecturer kau dah, sebelum lecturer kau bagi tahu pun kau dah mesti cari info dulu pasal Okay, intern. okay. Lepas tu lecturer kau akan bagi guideline lah macam nak buat intern. Okay. Yang first sekali kau memang kena ada adalah dokumen. Dokumen. Dokumen pada pendapat aku. Dokumen apa tu? Kena ada. Pertama resume. Resume. Okay. First. Lepas tu surat pengesahan pelajar. Surat pengesahan pelajar from your ATM. Lepas tu surat daripada you kau sendiri untuk pelajar intern. Okay. Untuk pelajar keluar pergi buat intern. Macam Okay. tu. So ni kena mohon untuk ATM. Lagi satu 4 lah. Transkrip. Transkrip. Kau boleh minta transkrip yang kau ada sementara macam tu lah. Daripada you kau sendiri. Kalau dia depends pada company. Ada company minta dokumen ni. Ada company memang tak minta langsung. Dia minta resume je. Ada company dia ambil berdasarkan kau punya LI punya surat tu je. Dia depends pada ni. Tapi untuk preparation itu dah adalah sebaik-baiknya lah 4 ni. Lepas tu kau kena tengok dekat banyak lah website untuk Google. Kau memang akan Google tempat-tempat yang kau nak buat intern. Depends lah kau nak buat dekat intern dekat negeri kau, kelahiran kau sendiri, ataupun kau nak buat intern dekat tempat lain. Itu